Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. A'udzu billah. Selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Doa dah, cukup minum ya. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Warisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sambung bacaan kitab Al-Jawhar Al-Mahbub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, iaitu yang telah beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis. Baik, pada tangan saya kitab Al-Jawharul Mahbub, tulisan Rumi ke surat 401, bawah subtopik neraka menyatakan penyiksaan ke atas setiap pelanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perenggan yang ketiga kan? Dan riwayat Adam Ibnu Iyas daripada Ibnu Abbas pada tafsir firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, apabila melihat oleh neraka akan mereka itu daripada yang jauh, mendengar mereka itu baginya akan marahnya dan suara nyalanya. Suratul Furqan ayat 12. Jadi neraka ada suaranya, suara nyalanya dan marahnya, daripada jauh dah dengar. Baik. Jadi sebagaimana kita takut dengan orang yang kita takut lah. Siapa yang kita takut? Bos ke? Kalau budak, bapak ke kan? Jauh dah dengar suara je kan? Bila kena panggil nama penuh tu, adalah tu. Kan? Biasa kalau panggil biasa, panggil nama pendek. Kalau macam saya, Aidil, Dil aja. Ni kalau ada Muhammad Nur Aidil Hakim bin Maliki, dah habislah, apalah tu kan? Nama penuh dah disebut tu kan? Siap-siap lah. Jadi sebagaimana kita takut kan, suara orang yang kita takut tu, mudah-mudahan kita takut dengan neraka. Jadi takut dengan neraka, caranya ialah tinggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Jadi nak tahu mana satu larangan Allah Ta'ala, mana yang bukan, dengan cara belajar. Tak belajar tak tahu. Nak berjaya di dunia kena belajar, nak berjaya di akhirat kena belajar juga. Nak berjaya di dunia dan di akhirat kena belajar dua-dua. Baik, sambung. Katanya iaitu perjalanan 100 tahun. Dan yang demikian itu, berapa jauh tu dengar? Perjalanan 100 tahun dah boleh dengar. Neraka punya marah dan suara nyala. Dan yang demikian itu didatangkan dengan neraka Jahannam, dituntunkan dia dengan 70,000 zimam,
memegang dengan tiap-tiap satu zimam itu 70,000 malaikat. Jikalau ditinggalkan dia, nescaya datang menerkam ia atas ahli mauqif, orang yang kat belah mahsyar, atas tiap-tiap orang yang ahli kebajikan dan yang fajir, yakni yang fasik berdosa. Padahal mendengar mereka itu, baginya akan marahnya dan mengerangnya. Maka mengerang ia sekali mengerang, maka tiada tinggal setitik air mata, melainkan segera keluarnya. Kemudian mengerang ia kali yang keduanya, memutuskan segala hati daripada tempatnya. Putus hati, dan langit-langit daripada halkumnya. Ya Allah, punya dengar dia punya suara neraka mengerang tu, mengerang marah lah. Seperti firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balaghatil qulubul hanajir. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan sampailah segala hati akan segala halkum. Suratul Ahzab ayat 10. Ahzab. Dan riwayat daripada Ka'ab katanya, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari dan aku di sisinya, hai Ka'ab. Aku ni si Ka'ab lah, di sisi Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar cakap dengan Ka'ab, hai Ka'ab, menakuti olehmu akan kami. Kau ni buat aku takut. Maka kataku, hai Amirul Mukminin, ketua orang Islam, wahai ketua orang Islam, khalifah lah masa tu, berbuat amal olehmu akan amal seorang lelaki. Jikalau ia sempurna pada hari kiamat dengan amal 70 Nabi, nescaya berkehendak ia akan bertambah amalnya, kerana barang yang kau lihat, iaitu daripada sangat huru-hara kiamat. Kalau satu orang, dia dah beramal dengan amalan 70 orang Nabi, ke akhirat dia nak tambah lagi amal, kalau boleh lah. Tapi dah tak boleh lah, dek kerana huru-haranya kiamat, takut tak selamat. Dah amalan dah 70 Nabi punya amalan pun dia masih rasa tak selamat bila nampak huru-hara hari kiamat. Katanya, tambah olehmu akan kami. Kataku, hai Amirul Mukminin, jikalau dibukakan daripada Jahannam dengan sekadar lubang hidung lembu, dibukakan daripada neraka Jahannam sekadar besar mana dibukakan? Sekadar lubang hidung lembu. Alah, tak besar mana lah. Pada masyrik, pada terbit matahari, pada timur, dan ada seorang pada maghrib, ada satu orang pula dekat barat, nescaya menggelegak otaknya. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Neraka Jahannam dibukakan besar lubang lembu. Lubang tu dekat timur, ada orang dekat maghrib, dekat barat, menggelegak otaknya. Punya jauh tu boleh menggelegak otak, apalagi kat dalam neraka. Menggelegak otaknya hingga mengalir ia daripada sangat panasnya. Dah menggelegak, mengalir, cair lah. Punya panas. Ini supaya apa? Supaya takut neraka lah. Bila takut neraka, jadi takut buat dosa. Kena selalu, kadang-kadang kena dengar juga. Supaya apa? Supaya takut. Nak buat dosa tu fikir, lubang neraka besar, lubang neraka dibuka besar lubang hidung lembu, dekat dibukanya tu dekat timur. Orang dekat barat menggelegak otak, kalau aku buat dosa ni, aku masuk neraka, tak macam mana dia punya seksa. Jadi biar orang kata, fikir 2-3 kali, fikir masak-masak sebelum buat dosa kan. Katanya, tambah olehmu akan kami. Sayyidina Umar suruh tambah lagi nasihat. Kataku, hai Amirul Mukminin, bahawasanya neraka Jahannam itu manakala mengerang ia pada hari kiamat, baik, harap bahawa disudahkan bagi kami dengan salihul amal, insya-Allah, amin. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard.
Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan segera oleh kamu kepada mengampuni daripada Tuhan kamu, yang ini dengan mengerjakan taat, dan barang yang menghampirkan kepadanya dan kepada syurga yang lebarnya kadar 7 petala langit dan bumi. Surah Ali Imran ayat 133. Syurga ni digambarkan Al-Quran lebar 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dalam kitab Aqidatul Najin pun digambarkan syurga itu lebar. Dia bukan tinggi ke atas, yang tinggi itu mahligainya. Dan ada juga disebutkan syurga Rasulullah SAW di tengah-tengah, kemudian para sahabat mengelilinginya, kemudian orang-orang soleh. Begitu gambaran syurganya. Baik, luasnya syurga tiada terbatas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika disertakan 7 petala langit dan bumi setengah kepada setengahnya, maka demikian itulah lebar syurga dan besarnya. Kata Tabrani, tatkala menjadikan akan Allah Ta'ala syurga, berfirman ia baginya, berpanjangan olehmu. Kata syurga, hai Tuhanku, berapa lama masa berpanjangan aku? Firmannya 100 tahun. Maka bertambah luas aku 100 tahun. Kemudian berfirman ia berpanjangan olehmu. Kata syurga, hai Tuhanku, hingga berapa lama aku berpanjangan? Firmannya, luas olehmu kadar rahmatku. Masya Allah. Maka adalah ia berpanjangan luasnya hingga selama-lama. Sebab apa? Rahmat Allah tak ada putusnya. Kasih sayang Allah tu tak ada putusnya. Ya Allah. Tiada ada baginya tepi dan berkesudahan. Seperti bahawasanya rahmat Allah itu tiada ada baginya tepi dan berkesudahan. Itu luasnya syurga, tak terbatas. Yang luas tak terbatas. Nombor aja kita tak dapat kira kan. Dah banyak kali sebut kan. Nombor paling kecil yang tiada nilai, kosong. Dulu nombor tu rupanya tak dianggap nombor. Kosong tu tak dianggap nombor rupanya. Dah kemudian ni baru dianggap nombor. Nombor kecil, yang paling kecil yang ada nilai 1. Nombor yang paling besar berapa? Kalau tanya budak sekolah rendah, tak dapat jawab. Mungkin dia kata 1 juta lah. Mungkin lah kan. 1 juta, banyaknya. Macam apa kan. Ni cikgu nak bagi hadiah. Berapa banyak cikgu? 1 juta. Banyaknya. 1 juta lagi banyak lah kan. Tanya budak sekolah menengah, berapa nombor besar? Sekolah menengah mungkin dah tahulah sikit kan. Yang tak berapa tahu mungkin dia kata 1 trilion. Bilion-bilion ke trilion ke kan. Rupa dah masuk universiti, profesor cakap, ni jawapan profesor ni. Bukan kata profesor, kalau tanya profesor emeritus sekalipun. Kenapa ada emeritus tak? Dia yang paling tinggi dari segi akademik. Belajar ni pangkat paling tinggi, profesor emeritus. Atas dah tak ada dah. Dia dah meletus dah tu. Tak ada lagi dah. Dia profesor pun ada peringkat juga. Mula-mula profesor madya. Naik sikit baru profesor. Naik lagi baru profesor emeritus. Salah seorang apa? Profesor emeritus Ku K. Kim tu, yang pakar sejarah. Jadi tak ramai yang profesor emeritus tu, tak ramai. Nak belajar sampai peringkat profesor emeritus tu tak ramai. Baik, saya sendiri sampai ijazah dia master tak lepas. Bukan tak lepas apa, adalah apa nama hikmahnya tu kan. Dapat sambung, tapi arwah bapak masa sakit tak dapat teruskan. Dia perlukan penjagaan 24 jam. Saya adik-beradik lelaki seorang, dia terpaksa lah membatalkan niat tu kan, sambung master. Kalau tak mungkin tak ada kat sini. Syarat tak apalah, ada hikmahnya tu kan. Baik, sambungkan ya. Jadi apa ceritanya tadi? Kalau tanya profesor sekalipun, nombor paling besar tak ada. Bukan tak ada, tak dapat nak difikirkan otak manusia. Kalau ada alien lah, kalau ada lah, contoh lah, kalau aku jumpa lah sekalipun, kalau boleh berbual dia,
Berapa nombor paling besar? Rasa dia pun tak boleh jawab. Sebab memang tak dapat ditentukan nombor paling besar. Pasal apa? Infinity. Nombor tu 1, 2, 3 tu okey lagi, sampai juta okey lagi, sampai trilion pun okey lagi, bilion okey lagi. Dah kuat apa lepas tu dah apa lian tak tahu kan. Pun tak habis lagi. Infinity. Nombor ni yang paling besar ialah infinity. Tak ada kesudahan. Nombor aja tak dapat nak dipikirkan sudahnya apa. Apatah lagi rahmat Allah Ta'ala. Jadi apa nama ni, nak cerita yang pertama, rahmat Allah tu sangat luas. Jangan berhenti mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah. Dan yang kedua, nak cerita luasnya syurga tu sekadar luasnya rahmat Allah. Dan tersebut pada tafsir Nasiruddin As-Samarqandi, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, kata olehmu ya Muhammad, jikalau adalah segala air laut itu dakwat bagi menyuratkan, menuliskan segala kalimah Tuhanku, yakni barang yang dijanjikan Allah Ta'ala bagi segala hamba-Nya yang mukminin dalam syurga daripada pahala, nescaya habis air laut dahulu daripada habis segala kalimah Tuhanku. Suratul Kahfi ayat 109. Nak tulis nikmat yang Allah telah janjikan bagi orang yang mukminin, nikmat-nikmatnya tu, air laut habis buat dakwat pun tak habis lagi nikmat syurga tu ditulis. Ya Allah, banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kalau kita ni beriman dan beramal soleh. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya syurga berpanjangan, bertambah besarnya daripada masa dijadikan dia Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Dia bertambah besar, tambah besar, tambah besar. Dan tatkala dikeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada telaga dan memukul akan dia oleh segala saudaranya, maka berkata malaikat, hai Tuhanku, bahawasanya saudara Yusuf memukul mereka itu akan dia, adik-beradik, saudara itu adik-beradik. Maka firman Allah Ta'ala, ini sedikit nisbah kepada memilik ia akan negeri Mesir dan memerintah ia akan bendaharaannya. Itu petanda Nabi Yusuf akan memiliki negeri Mesir. Demikian lagi orang mukmin apabila jatuh pada sakaratul maut. Sakaratul maut tu apa? Menggilanya mati. Sakar tu asal bahasa Arab maksudnya apa? Menggila. Sakar maksudnya huru-hara lah. Betapa huru-haranya maut tu, sakaratul maut. Berkata malaikat, hai Tuhanku, sesungguhnya telah jatuh hamba engkau dalam duka cita mati. Maka firman Allah, ini terlebih sangat sedikit nisbah kepada nikmat syurga. Nikmat syurga itu lagi besar. Baik, sebahagian dari nikmat syurga. Dan setengah daripadanya seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan berkeliling atas mereka itu ahli syurga oleh beberapa anak-anakan yang kekal mereka itu. Apabila engkau lihat akan mereka itu ya Muhammad, engkau sangka akan mereka itu lu'lu', mutiara yang bertaburan. Apabila engkau lihat di sana, nescaya melihat engkau akan nikmat yang tiada dapat disifatkan dia dan kerajaan yang amat besar. Suratul Insan ayat 19 hingga 20. Yang ini bahawasanya ahli syurga berkeliling atas mereka itu oleh beberapa khadam, yang ada mereka itu atas rupa budak-budak yang belum baligh, yang kekal mereka itu dan tiada berubah mereka itu daripada sifat kanak-kanak kepada tua. Dijadikan mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam syurga kerana berkhidmat bagi ahlinya, ahli syurga. Dan tiada mereka itu anak-anak daripada dunia seperti anak bidadari, atas kaul yang sahih. Kata setengah ulama, mereka itu segala anak kufar yang mati kecil.
Kata Qil, kata setengah ulama, mereka itu anak orang mukminin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tiada daripada seorang daripada ahli syurga melainkan berkhidmat atasnya 1000 gulam, ini budak, dan tiap-tiap satu gulam, ini kanak-kanak itu, atas pekerjaan yang lain daripada pekerjaan taulannya. Setiap seorang lain-lain kerjanya. Dan adalah mereka itu tatkala berkhidmat bagi penghulu mereka itu, dilihat akan mereka itu seperti lu'lu', yakni mutiara yang bertaburan. Inilah hal sifat khadam. Jadi antara nikmat syurga ni ada orang suruhan, ada khadam. Manusia kan suka merintah-merintah orang. Ya tak? Tanya bapa mentua saya tu kan, Syekh Abdul Rahman, sama nama imam. Kerja dekat Jabatan Kimia. Pengarah namanya. Nama pengarah je mengarah. Kan? Jadi kerja kerajaan biasalah, memang nampaklah. Yang ketua memang mengarah lah, memang tugasnya mengarah kan, arah itu, arah ini. Yang bawahan janganlah cakap dia tak bekerja dah, kerjanya pengarah, dia mengarahkan orang. Nama dia pengarah. Kalau dia bekerja bukan pengarah namanya. Baik, sambung itu salah satunya Jadi nikmat syurga salah satunya ada orang suruhan. Kita suruh ni, suruh tu. Wah, nikmat rupanya mengarah orang ni. Baik, sifat makhdum dalam syurga. Adapun sifat makhdum, iaitu orang yang dikhidmat akan dia, maka diriwayatkan daripada Hasan bahawasanya tatkala dibacakan akan ayat ini, menyembah mereka itu, ya Rasulullah, maka betapa sifat makhdum. Bila ayat yang tadi itu dibacakan, sahabat pun tanya tentang sifat-sifat makhdum ni. Sabdanya, kelebihan makhdum atas khadam seperti kelebihan bulan pada malam purnama, malam penuh purnama atas segala bintang. Jadi makhdum ni orang yang kita lah, yang ahli syurga lah, insya-Allah. Ahli syurga. Ahli syurga tu seperti bulan penuh purnama. Khadam tu macam bintang-bintang. Bulan penuh purnama macam mana bentuk? Tengok langit 14 hari 14 hari 13 malam 14. Bulan, bukan bulan Masihi, bulan apa, Hijriyah. Setiap bulan boleh tengok, kalau tak mendung lah. Setiap bulan. Waktunya nak tengok bila? Biasanya antara maghrib isyak lah. Kalau maghrib isyak kuliah, hari lain lah. Hari kuliah duduk sini lah tengok kitab. Harinya 13, malamnya tu malam 14. Tu bulan purnama. Yang masuk dalam syair saja apa bulan purnama, yang berlaku pirambi apa semua tu kan. Malam bulan di pagar bintang itu yang cantik tu bulan purnama 14 bulan. Masuk 15 dia dah kuning. Dah tak kira cantik. 14 tu putih. Ya Ustaz, cubalah tengok. Saya dah berapa tahun tengok. Tiap-tiap 15 bulan tengok. Bukan tiap-tiap 15 bulan, tiap-tiap hari tengok bulan. Tengok bulan. Bentuknya kan. Satu bulan macam mana bentuk? Nipis. Kadang tak nampak, kadang nampak. 2 bulan dah tebal sikit, tapi masih nipis. 3 bulan dah tebal lagi sikit. Dia 3 hari tu, 1, 2 dengan 3 itu dipanggil anak bulan. Masuk hari keempat dah dipanggil bulan sabit. 5, 6, 7. 7 bulannya masih ada tanduk sikit. 8 dah tak ada tanduk, dah rata. Tengok Ustaz tiap-tiap hari tengok. Tiap-tiap malam. Sampai sekarang tak lah. Dulu lah rajin. Kena banyak komitmen kan. Dan nanti 14 tu 13 malam 14 dia terbit selepas maghrib. Selepas maghrib, sebelum maghrib tak nampak. 15 hari bulan, 15, 16 tu sebelum maghrib dah nampak. Itu sebab antara cara nak menentukan satu hari bulan yang lepas tu betul ke tak betul, tengok 14 hari bulannya. Sebelum maghrib ke lepas maghrib. Kalau lepas maghrib kau nampak betul 14 hari bulan. Malam ni 14. Maknanya yang satu hari bulan tu betul.
Kalau sebelum maghrib dah nampak, ini dah 15. Dah terlepas yang tu, yang tu mana dah 2 bulan. Baik. Sambung boleh Jadi kelebihan makhdum ahli syurga ke atas khadam seperti bulan, segala bintang. Bintang tu kecil-kecil cahayanya, bulan tu besar, putih. Dan diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, sekurang-kurang ahli syurga itu orang yang menyeru ia akan khadamnya, maka menjawab akan dia oleh 1000 orang pada pintunya, labaik, labaik. Paling kurang ahli syurga tu, yang paling sikitlah nikmatnya, ahli syurga yang paling sikit nikmatnya tu, dia panggil khadam, 1000 khadam datang. Kalau yang lebih lagi amalannya, lagi lah, ribu-ribu datang. Dan berkhidmat mereka itu akan ahli syurga, padahal tiada ada di dalam syurga itu penat pada pekerjaan, tak penat, dan tiada berhajat kepada berkhidmat. Syurga tu tak ada khadam pun, dia datang sendiri kan. Kita sebut tu boleh dia datang sendiri, tapi nikmat menyuruh orang tu Allah Ta'ala tahulah, Allah Ta'ala jadikan manusia kan, rupanya menyuruh orang tu nikmat. Tolong ni, tolong. Tak payah tolong, kalau kat syurga tak payah tolong. Kau buat ni kan. Tak tolong lagi. Dan tetapinya hadir ia akan bahawasanya mereka itu atas sehingga-hingga nikmat yang tiada berkesudahan, dan adalah mereka itu dalam kerajaan yang amat besar. Tu salah satu nikmatnya, nyuruh orang dalam syurga Dan pada hadis, sekurang-kurang ahli syurga itu orang yang menilik dalam kerajaannya perjalanan 1000 tahun. Ya Allah, dia punya kerajaan syurga tu perjalanan 1000 tahun. Orang kata bersia-sia lah nak round satu syurga tu, perjalanan 1000 tahun. Melihat ia akan yang terlebih jauhnya seperti melihat ia akan yang hampirnya. Kalau kita nak jalan-jalan pusing-pusing kat Malaysia ni kan, berapa lama je kan, sampai 10 tahun umur kita pun tak sampai lah. Ini kat syurga, nak tengok satu syurga, itu yang paling kurang punya ahli syurga lah. 1000 tahun dia pusing-pusing. Kata Sufyan Ats-Tsauri, telah mimpi akan kami bahawasanya kerajaan yang amat besar itu memberi salam malaikat atas mereka itu. Kata Kil, kata setengah ulama, iaitu keadaan mahkota atas kepala mereka itu seperti barang ada ia atas kepala raja-raja, dan yang terlebih besar darjatnya orang yang menilik kepada wajah Tuhannya tiap-tiap hari. Nikmat paling besar di syurga nanti iaitu melihat wajah Tuhannya tiap-tiap hari. Jadi ini kena dikaitkan dengan tauhid. Wajah Tuhan, iaitu diri Tuhan. Bukan Allah Ta'ala tu ada wajah, ada muka, dan bukan Allah Ta'ala tu dekat dalam syurga, dan bukan juga di luar syurga. Habis kat mana? Allah tak bertempat. Macam mana tu? Kat syurga nantilah baru tahu. Kat dunia ni wajib percaya saja, jangan difikirkan. Baik. Allah Ta'ala yang kita sembah, yang jadikan kita, yang kita sembah, yang kita belajar segala sifat-sifatnya, yang kita tak nampak dekat dunia ni. Malah siapa yang mendakwa dia selain Nabi, kalau mendakwa dia nampak Allah Ta'ala secara sedar, bukan dalam mimpi, nescaya boleh jatuh murtad, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya memang tak boleh nampak dekat dunia. Dekat akhirat boleh, insya-Allah. Tapi bukan dengan mata, melihat bukan dengan mata sahaja, tapi dengan seluruh tubuh. Baik, syurga tidak dapat dibanding dengan dunia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tiada ada dalam dunia satu daripada barang yang dalam syurga, melainkan muafakat pada nama juga. Nama je sama, tapi tak sama pun. Bandingannya tu jauh sangat. Adapun ainnya, bendanya, maka sangat jauh barang yang antara keduanya. Kerana barang yang dalam syurga terlebih mulia dan terlebih tinggi. Maka emas dan perak dalam syurga umpamanya sangat bersihnya, nyata dilihat zahirnya dan batinnya, daripada sangat jernihnya. Bayangkan emas dengan perak jernih, macam mana nak tengok tu? Memang tak samalah emas dengan perak kat dunia. Emas saja ada 999, 996, ya tak? Dia punya pion dia tu kan, kenapa tak 100?
Kan? Apa 999? Kenapa tak apa 1000 kan? 996. Baik. Kat syurga jernih, emas dengan perak jernih. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina fiha 'alal araik. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang duduk bertelekan mereka itu atas beberapa arikah, yakni sarir, katil di dalam tempat pengantin. Suratul Kahf ayat 31. Dan katanya senya telah bersabda Nabi SAW, lebih kurang mafhumnya, bahawasanya seorang lelaki berkahwin di dalam sebulan, yakni kadar masa sebulan 1000 hurul ain bidadari, dan berdakap ia akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu kadar umurnya dalam dunia. Ini masuk cerita dia. Baru jumpa saya ceritanya. Sabarlah, ada ceritanya ada. Sebulan 1000 hurul ain kahwin. Hurul ni apa? Bidadari. Berdakap peluk ia akan tiap-tiap seorang mereka itu kadar umurnya dalam dunia. Dan pada satu riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawasanya seorang lelaki daripada ahli syurga berpeluk-peluk ia akan hurul ain bidadari itu kadar 70 tahun. Tiada jemu suami akan dia. Tak jemu. Tak ada boktiak lah, tak ada. Bau masam ke apa, tak ada. Dan tiada jemu ia akan suaminya. Yang bidadari pun tak jemu dengan suaminya dengan ahli syurga. Dan tiap-tiap mendatang ia akan dia, didapatnya akan dia bikr, gadis, anak dara. Dan tiap-tiap kembali berhadap hurul ain bidadari itu kepadanya, nescaya kembali syahwatnya kepada hurul ain. Maka dijimaknya akan dia dengan kuat 70 lelaki. Kekuatannya tu 70 lelaki. Ahli syurga kekuatannya 70 kali ganda. Tak payah pakai ubat-ubat, tak payah sapu-sapu, tak payah. Pakai ubat-ubat ni kan, berdiri tak turun-turun dah mati. Kan banyak juga kes tu kan. Salah ubat tak turun-turun mati. Tak mati tak apa, mati. Mati kalau tak mati pun payah juga kan. Mati sampai mati. Jadi hati-hati. Kawan sudah selamat, dia doktor lah. Kalau betul ada masalah apa Viagra tu, itu dah memang ada dia punya kelulusan WHO. Itu pesanan doktor. Minyak-minyak lain ni hati-hati. Bukan kata tak bagus. Wah, ustaz ni dia condemn semua yang lain. Tidak. Tapi hati-hati sebab dah banyak kes kan, tipu semua. Minyak lintah. Pernah juga satu ketika hangat minyak lintah. Lintah dalam kitab Al-Mu'tadin haram dimakan. Kita orang bukan makan ustaz. Iyalah awak sapu kat situ. Benda tu haram. Haram dimakan kan. Baik. Jadi dekat syurga 70 lelaki kali ganda dia punya kekuatan. Dan tiada mani daripada lelaki dan tiada pula mani daripada hurul ain dari itu. Tak ada beranak lah. Tak ada mengandung, tak ada. Tak ada. Nikmat. Faedah bermula syurga itu 8. Habis ustaz, tak ada sambungan ustaz, tak ada. Dan kitab lain ada kot. Dan kitab lain yang panjang apa ustaz? Tolong beritahu ustaz, kitab apa? Itu saya pernah baca dekat Surau Ulu Tebrau. Masa tu kuliah subuh. Jadi kuliah subuh hari tu agak panjang. Pasal apa? Ceritanya tajuknya bidadari. Hari Sabtu, ingat lagi. Kitab apa? Furu'ul Masail. Kitab Furu'ul Masail. Arab ke Melayu ustaz? Kitab Melayu, tapi Jawi lah. Rasa yang Rumi pun ada. Dekat Shopee ustaz, cubalah type Furu'ul Masail, bab syurga. Tentang bidadari tu panjang. Ciri-ciri bidadari tu daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Baik, sambung sini. Ini sikit je, tak banyak. Faedah bermula syurga itu 8. 1. Darul Jalal, daripada lu'lu', mutiara yang putih. 2. Darus Salam, daripada yakut yang merah.
3 jannatul ma'wa daripada zabarjad yang hijau. 4 jannatul khuld daripada marjan yang kuning. 5 jannatul na'im daripada perak yang putih. 6 jannatul firdaus daripada emas yang merah. 7 jannatul adn daripada mutiara yang putih. 8 darul qarar tempat tinggal yang kekal. Baik, cukuplah dan ni perkara tentang ancaman daripada neraka dan juga nikmat-nikmat sebahagian nikmat-nikmat syurga. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampai-sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita baca selawat Ibrahimiyah sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.